apa gaya dia untuk belajar, and then keperluan dia dan juga minat. Yang seterusnya macam tadi, pelajar juga harus diberikan kebebasan untuk memilih pembelajaran yang sesuai dengan mereka, dan kita harus menyediakan persekitaran yang tidak terancam kepada mereka supaya mereka lebih merasa selamat untuk belajar. Itu sahaja daripada grup kami. Ada apa-apa soalan? Kalau Ada soalan apa-apa? If you got any problem or anything you would like to, get a clarification, please, you may ask the group before I start with my input lah. Okey, Khairi ada soalan tak? Ada, saya nak tanya, selaku seorang pelajar, bagaimanakah kita nak kekalkan momentum motivasi tu dalam diri kita? Sebab kita tahu setiap orang ni dia bukan malas ataupun dia tak rajin, tapi dalam hidup dia disebabkan motivasi ni lah dia boleh jadi down. Mungkin pada pandangan grup ni, macam mana kita nak perspektif pada diri sendiri nak kekalkan motivasi tu sendiri. Motivasi ini boleh merubah hidup seseorang. Okey, itu saja soalan saya. Clear tak? Hello? Boleh Kak Ida jawab ya. Dalam hidup manusia, kita jangan pandang yang lebih baik daripada kita, tapi kita pandang yang lebih teruk daripada kita. Jadi kita kena selalu berasa beruntung dan bersyukur yang kita ni lebih baik daripada orang lain. Jadi motivasikan diri supaya menjadi orang yang lebih baik dan akan menjadi lebih baik supaya dapat memanfaatkan diri yang sedang hidup ni untuk benda yang akan datang dan kepada manusia yang akan datang. Motivasikan diri, fikir yang baik-baik dan selalu thinking positif dan pasif dalam hidup ni. Boleh Khairi? Boleh. Jelas. Terima kasih. Sama-sama Khairi. Hello? Okay. Alright. So thank you, Harry, and then also the group for the answer. So anything else from the group you would like to ask? I'm sure the group did quite well, in terms of the presentation, the coverage, in terms of the coverage, especially for the aspect of human development, even though they are not detailed of theory, that one we will focus later. Basically, in terms of the the introduction, the coverage, I think the group cover quite well. So if you got anything, the class, you need something, explanation from the group, please do so. Because this session is quite important, because this, as I said, this is also the process of teaching and learning, and the slide presentation will be your source of notes. Itu sangat mustahil. Saya akan tambah saya punya point nantilah. So we have to debate, and sometimes during the lecture, during the presentation, we have to ask something, train ourselves to be criticized. Critical thinking, to criticize something, to give your opinion, to ask something, So that's the process of learning, especially for master level. So that's why I open to the session like this lah. This is the process whereby we can train our mind, to see something different, to think critically. So that's why this session is very important. The rest, kalau ada lagi?
Ada? Okay, you boleh tanya isu-isu yang nak tanya. Isu related with development. And of course, you need to understand the development, the principle of development first, the understanding, I mean, the concept of development. That's very important. Now we have, physical development, we have mental development, of course, we have emotion, social development. So that's why you need to understand the development, the concept of development. And then after that, you can, based on the theories of development, like what I shared in the group. I have shared in the group 4 main theories. That's also very important for you to make sure, the understanding on the human development actually in the right way, the right way. And then of course the implication, why the understanding, why the study of the human development is very important in the psychology. So what are the impacts, what are the impacts, like what you said you have presented just now in terms of the TVAC implication. The most important for, the impact of understanding human development actually closely related with the teaching and learning theories. Teaching and learning theories. Okay, ada lagi dalam kelas? Kalau tak ada, saya boleh, group boleh stop ataupun end your session. Prof, saya ada satu tertinggal tadi. Saya nak perkenalkan satu perkataan baru iaitu meal your meal dalam perkembangan iaitu faktor endogen. Jadi kalau siapa yang tak pernah dengar lah perkataan ni, ejaannya memang lain. Tapi dalam slide yang nombor 11, saya dah ada share dah dalam grup kelas. Jadi boleh tengoklah slide nombor 11. Jadi perkataan baru iaitu meal your meal. Okay? Itu dah persekitaran pengalaman hidup. Nak perkataan baru lah, mungkin ramai yang tak pernah dengar kan. Kalau Prof ada pendapat tentang perkataan itu pun Prof boleh bincangkan lah. Terima kasih Prof. Thank you, Daya. So, what are the factors actually? What are the factors affected the development? What are the factors that affected the development of the human? Apa faktor-faktor dia? Anyone boleh, based on the presentation just now, what are the factors that affected the development of human? Rakan sebaya. Okay, rakan sebaya. So, what else? Nanti kita akan tengok macam mana rakan sebaya. What else? Baka. Right. Apa lagi? Just to recap what you have presented just now, to make sure the class dia with you lah. The stay with the group of the presentation tadi. So apa lagi? What are the factors actually? Keinginan. Media. Apa dia, Safia? Institusi pendidikan seperti sekolah. Media, institusi pendidikan, macam-macam lagi. Pusat ibadat. Ibadat. Okay. So what are that's the factor that you have presented, right? So if we go back to reality, we go and check everyone. You just go back to your family and go back to the family. Maybe you have the siblings, right? Sibling, adik-beradik lah. So you tengok in terms of adik-beradik, is there any difference between you and your brother, for example, in terms of development? Itu yang pertama dulu. Cuba you tengok. Ada perbezaan tak antara abang dengan adik? Ada. Banyak. So, yeah, okay. So what are the component? What are the elements of perbezaan tadi? Apa? Contohnya dari aspek apa? Personality. Sorry? Attitude. Attitude, behavior, right? That one we could consider as a behavior, the way they behave something. So behavior. So why? You came from the same family, but you and your brother show different in terms of the attitude. Why? Apa agaknya? What are the factors influence? Apa agaknya?
Faktor sosial, Social exposure, right? Exposure where your brother study juga mempengaruhi. For example, your brother study duduk di asrama, for example, and you tak duduk di asrama. Why? Asrama dengan tak duduk asrama juga akan mempengaruhi behavior. Why? Rakan sebaya. Akan sebaya, exposure tu dengan rakan, kan? So apa lagi? Perbezaan in term of what? Antara, tak payah pergi jauh. Saya ambil antara you dia dengan punya adik-beradik. level pemikiran dan pendapat. Okay, thinking level. So why thinking level berbeza? What are the factors that affected the way of thinking? Environment. Environment. Yeah, exposure. Yes, lagi. What else? Pergaulan. Pergaulan, good. Pengalaman, yes. Jantina. Of course, ya, emosi jantina ni dah lebih kepada emosi, for example, berbeza ya. Okay, we have to admit lelaki perempuan dua individu yang berbeza dan mereka mempunyai, of course, personality yang berbeza, mereka mempunyai perasaan, emosi yang berbeza. So the treatment between female and male must be different, Apa lagi yang menjadikan you kata tadi the level of thinking your brother and you different tadi? Education background, right? So education background by right, become one of the important element. Not only the thinking, but from the thinking, the mentality, it will transform in terms of the behavior, the way how you behave. Educated people versus kita kata yang education yang level yang tertentu, of course there must be a different. And a big question mark if those who have the master or degree or diploma, behave berbeza ataupun sama, for example, dengan orang yang mungkin SPM, mungkin darjah 6 dan sebagainya. Saya bukan kata yang ada degree bagus, tidak. Yang tidak ada degree tidak bagus, tidak. Tetapi I'm talking about the way of thinking must be reflect. From the thinking must be reflect by right. By right, show the right way of behave. That's what I'm trying to share with you. Okay, apa lagi? Dalam keluarga, apa lagi perbezaan? Saiz badan, warna kulit, and then apa lagi? Physical development. Is there any big difference between you and your brother? Because just now you mentioned about baka. Baka mempengaruhi. So how baka mempengaruhi? Is there any big difference between your brother and your sister, for example? Kelas. Yeah. Yes, dia kata sebab hormon dan emosi. Apa lagi? Of course dia baka mempengaruhi, right? Baka mempengaruhi dari segi fizikal lah. Sebab itu kalau kita tengok sama ada kita kata bila baka ni sama ada daripada ibu ataupun ayah lah. Jadi physically kalau kita tengok dia more or less ada pattern yang kurang lebih sama lah. Sebab tu setengah orang apabila mak ataupun ayah dia rambut kerinting, kadang-kadang anak akan ada yang rambut kerinting dan sebaika dan sebagainya lah. So that's the physical. Tetapi in term of cognitive, yes, we do agree cognitive also dipengaruhi oleh kognitif. Sikit sebanyak dipengaruhi. Tetapi proses perkembangan itu bukan hanya tertakluk kepada kognitif. Persekitaran, pemakanan, semasa ibu mengandung tadi, lepas lahirkan anak, dari segi proses kelahiran juga mempengaruhi tu. Kognitif. Berapa ramai orang yang ada berlaku masalah dari segi kognitif kerana proses kelahiran yang lewat, masa lama duduk dalam kandungan ibu dan sebagainya. Sebab itu kalau kita tengok dari segi perubatan, dia ada tempoh dia 9 bulan berapa tempoh dia tu kan, dan apabila lebih daripada tempoh tadi, doktor dia akan cari kaedah untuk make sure bayi tadi keluar, sebab dia tak nak kematangan itu berlaku dalam kandungan dan dia ada efek dari segi pertumbuhan dan juga perkembangan otak. Lepas tu pemakanan, pemakanan yang berlaku dalam usia awal kanak-kanak tadi itu bayi, kemudian dia meningkat
berkembang mengikut umur tadi itu apa pemakanan. Sebab itu pemakanan merupakan satu komponen yang sangat penting. Sebab itu kalau you tengok pelajar-pelajar ataupun kanak-kanak di negara-negara yang mundur, for example, kita tengok dalam dokumentari dalam Astro dan sebagainya, negara-negara yang ke belakang dari segi ekonominya, perkembangan ataupun pembangunannya, ya, dari segi zat, ya, nutrisi kanak-kanak tadi tidak seimbang, ya, dia mempengaruhi, ya. Tengok kalau di negara-negara Afrika contohnya perut buncit dan sebagainya, ya, dari segi kekuatan tulang dia tidak seimbang, ya, dan dia mempengaruhi dari segi otak. Sebab itu sangat mustahak pemakanan seimbang, ya, bukan saja semasa bayi tadi dalam kandungan, tetapi juga selepas dilahirkan itu, ya, itu sangat mustahak. Kemudian bagaimana dididik? Sebab itu kita selalu sebut, ya, guru yang paling dekat pada seseorang individu itu ialah family, parent. Ya, mak ayah itu adalah merupakan guru yang paling dekat yang akan membentuk pewatakan pertama dia. Anak-anak kalau kita didik dengan cara kasar, ini saya tekan ini, apa faktor-faktor, walaupun kita kata teori, ya, teori nanti saya akan sentuh dari segi teori. Ya, teori pembangunan manusia. Ya. Kita kata tadi itu ialah bagaimana proses pendidikan itu sangat mustahak tau. Sebab itu ilmu nak jadi sebuah negara maju. Sebab itu kalau you pergi ke negara-negara maju, mereka jaga soal pemakanan asas itu. Sebab tu teori Maslow, kita tengok teori Maslow, hierarchy of needs, ya. Bagaimana kita kata level keperluan manusia itu. Bermula kepada fisiologi needs. Fisiologi ni makanan-makanan yang cukup. Cukup itu bukan makanan yang mahal-mahal. Hari ni orang suka makan makanan yang fast. Fast tu maknanya cepat. Because everyone is busy. So suka makan yang cepat-cepat. So bila cepat, dia akan cepat macam-macam. Ya, cepat naik badan, cepat dia dapat penyakit, macam-macam. Sebab dia fast. Dan itu antara masalah besar sebenarnya. Masalah besar apabila kita mengambil makanan fast food, terutamanya makanan yang ada expired date, itu kalau boleh, ya, dia mempengaruhi juga, dari segi pertumbuhan dan juga perkembangan. Dalam teori pembangunan manusia, there are two main component. You need to differentiate between pertumbuhan dan juga perkembangan. Pertumbuhan ni lebih kepada fizikal, like what you said in your presentation, based on age. Orang umur 2 hingga 3 tahun, macam mana pertumbuhan fizikal dia, ya, saiz badan dia, ya, keupayaan dia lakukan itu, ini dan sebagainya. Ya, kemudian growth ni ialah perkembangan yang is not easy to measure quantitatively. Ya, kalau fizikal you can measure, you boleh. Sebab tu bila you pergi jumpa doktor, umur 5 tahun doktor suruh timbang berat badan. Kenapa? Kerana itu adalah parameter dia, indikator dia sama ada you adalah orang yang, ataupun bayi tadi, kanak-kanak tadi, dikategorikan dalam kategori pertumbuhan yang normal. Ada, sebab itu you come across with the term pertumbuhan yang tak normal. Ya. Iaitu dia akan ukur dari segi berat badan, ada juga yang obese. This is a very interesting issue. Nowadays, most of kanak-kanak sekarang ini, ataupun kita boleh tengok, ya, dalam you buat random saja. You duduk di kedai makan lah terutamanya, restoran, just kita kata very general observation, you duduk, you boleh buat calculation. Berapa orang yang masuk dalam kedai tadi tu yang kita kata BMI dia yang ideal. Dia boleh kira. Very rare ataupun very limited. Compared to yang BMI lebih. So because why? Because tadi tu. Dan sebab itu kita nak pastikan pertumbuhan yang normal. Pertumbuhan yang normal tu ialah mengikut acuan dia, standard dia. Umur 5 tahun tinggi sepatutnya begini. Ya, itu physical. I'm talking about physical, quantitative. You can measure, you boleh ukur berdasarkan numbers. Berat badan, ukur lilit kepala, ya, semua dia ukur tau. Ya, dia tengok, ya, doktor pakar dia akan tengok untuk memastikan pertumbuhan kanak-kanak tadi normal.
macam mana pula dari segi perkembangan. Umur 4 tahun tetapi nak sebut mama papa tak boleh. Masih tak boleh. Nak minta perkara yang nak sebut the words yang common to him or her tak boleh. Susu for example. Of course, kalau kita tengok bayi ataupun kanak-kanak yang awal ni, dia tak boleh sebut 2-3 suku kata dahulu. Dia akan ambil perkataan-perkataan yang hujung. Ma, pa, su, macam itu. Tetapi itu yang kita kena tengok supaya kita nak menilai sama ada anak-anak ataupun bayi kanak-kanak tadi itu dari segi perkembangan dia adalah normal, pertumbuhan dia juga normal. Pertumbuhan dulu penting. Pertumbuhan itulah fizikal, tak cukup makan, dia akan ganggu otak dia. Perkembangan tu akan terbantuk. Jadi ini antara perkara yang mustahak. Sebab tu saya kata tadi, masa dilahirkan, itu proses madrasah, proses tarbiyah yang sangat mustahak. Berapa ramai hari ni, rosak generasi remaja hari ni kerana tarbiyah di peringkat dia berkembang itu. Sebab kanak-kanak ini dia cepat dapat. Dia akan membentuk konsep. Dia cuba akan membentuk, dia panggil asimilisasi dalam diri dia. Dia cuba akomodasi dalam diri dia. Akomodasi ni maksudnya dia akan cuba jadikan itu sebahagian daripada pegangan dalam hidup. Benda yang dia tengok, scheme, dia panggil scheme, go back and check, tambahan, dalam development dia ada scheme. SCHEMES, scheme lah. Apa itu scheme? Iaitu mental patterns that guide behavior. Mental pattern. Macam mana corak dalam minda dia yang dia tengok tadi itu akan menjurus kepada pembentukan tingkah laku dia. Ada scheme. Dia membentuk satu scheme dulu. Scheme tu ialah satu standard yang dia tengok. Berdasarkan dia tengok. Sebab itu ini sangat mustahak kita faham. Anak-anak yang dibesarkan dalam keluarga yang sangat berdisiplin daripada kecil akan besar dengan watak pemikiran yang mengutamakan bernama disiplin. Kebersihan menjadi perkara utama dalam proses pembangunan diri dia, maka dia akan membesar seorang individu yang concern sangat soal kebersihan. Pantang dia akan tengok, tak payah nak susah-susah kita didik. Kalau darjah 1 baru nak suruh buang sampah dalam tong sampah, sukar. Tetapi kalau daripada kecil lagi dia melihat mak ayah dia yang jaga kebersihan, concern soal kebersihan, dia melihat persekitaran dia, ahli keluarga dia yang concern soal kebersihan, dan dia keluar daripada masyarakat, daripada rumah, dia tengok jiran-jiran yang membentuk satu budaya menjaga kebersihan, pergi ke sekolah, cikgu-cikgu menekankan soal kebersihan, maka terbentuklah satu watak diri, saya kata karakter, watak diri yang mementingkan soal kebersihan. Tetapi bagaimana dia membentuk watak tadi, dia melalui proses yang saya sebut tadi, bermula dengan scheme. Scheme ialah mental punya pattern yang akan guide membentuk behavior. Kemudian yang kedua, dia akan pergi kepada fasa yang kedua. Ini penting. Iaitu adaptation. Apa maksud adaptation? Dia cuba adapt, sesuaikan dengan diri dia. So kalau dalam rumah kita, setiap waktu nak makan, kita makan bersama dengan anak-anak, adik-adik, dan sebelum makan kita baca doa, maka itu akan diadapt. Kerana dia telah ada satu scheme dalam minda dia, dan dia akan adapt dalam diri dia. Dan apa? Kerana adapt ini adalah the process of adjusting. The process of adjusting scheme in response to the environment. Dia dah ada scheme tadi, so dia adjust. Scheme tadi, dia cuba adapt dalam situasi mana yang sesuai. Dan akhirnya dia akan assimilate. Assimilisasi. Ada 3 perkara, ataupun kita kata akomodasi. Assimilisasi dan juga akomodisasi. Pertama scheme, yang kedua adaptation, dan yang ketiga dia akan bawa kepada apa? Assimilation dan juga accommodation. Apa maksud assimilation? Assimilation tadi ialah understanding new experience. Ini penting. Pembentukan karakter adalah berdasarkan pengalaman dia. Kalau pengalaman dia sesuatu yang menyakitkan, ayah pukul sepanjang masa, maka dia akan assimilate diri dia dengan
sesuatu yang kasar dengan keras. Ya, tak boleh tak kasar sebab dia dididik daripada hari pertama sampailah membentuk satu asimilisasi dalam diri dia, pengalaman dia, lagi tak pukul dia, dia takkan berubah. So ini sangat membahaya. Ya, bila dia pergi ke sekolah, cikgu tak pukul, dia takkan berubah. Cikgu tak pulas telinga, dia takkan berhenti. Dan proses itu akan lagi bahaya kerana selepas dah biasa dia imun dengan pulas telinga sebelah, maka bila dia buat sesuatu yang tidak elok, pulas telinga sebelah tak cukup kerana degree dia makin meningkat. Jadi perlu dua telinga pula. Dan akhirnya apa akan kesudahan? Maka individu tadi akan membesar dengan satu watak yang kasar, approach yang kasar. Sebab apa? Sebab asimilisasi. Asimilisasi ni kerana apa? Apa makna dia? Understanding new experience in term of existing scheme. Pertama, dia ada skim dah dalam minda dia. Saya kata, this is the first thing. Sebab tu mak ayah, adik-beradik, ada adik-adik yang baru daripada hari pertama lahir sehingga dia sebulan, ya, setahun, 2 tahun, 3 tahun, bentuklah suatu persekitaran yang positif. Gunalah perkataan-perkataan yang merangsangkan diri dia, mengembangkan minda dia. Don't all the time say no. Encourage them. Encourage them. Buat begini. Kalau you buat macam ni, apa akan berlaku? Jatuh, apa akan berlaku? Sakit, apa akan berlaku? So, try to rational. Don't just simply stop. No, don't. Kita halang pemikiran dia. Jadi, setiap detik yang dia lalui, setiap perkara yang dilakukan, akan membentuk satu pengalaman, iaitu satu pembelajaran dalam diri bayi kanak-kanak tadi dan akhirnya membentuk satu watak yang sangat sukar untuk diubah. Sangat sukar untuk diubah. Itu ada 3 perkara yang saya sentuh, 3 konsep yang penting dalam proses perkembangan dan juga pertumbuhan dan juga perkembangan, iaitu skip, adaptasi, dan yang ketiga ialah asimilisasi. So balik kepada apa yang saya kata tadi, that's why apabila di rumah tadi tu, proses ibu dan bapa itu, adik-beradik, itu adalah environment. Itu adalah environment yang sangat mustahak, yang akan membentuk watak. Berbeza kita kata, anak B tadi ataupun adik B tadi, adik dengan abang tadi itu, barangkali ada faktor, walaupun datang daripada keluarga yang sama, kurang lebih itu sepatutnya ada, tetapi akan ada perbezaan dia juga. Kerana faktor persekitaran. Kita ambil contoh, sekiranya anak Cik Ali tadi itu dibesarkan dalam keluarga Western family. Keluarga katalah Mak Saleh. So of course, watak anak tadi akan berbeza walaupun datang daripada keluarga yang sama. Ini is a proven factors that the environment is the most critical, crucial factors that affected the thinking process dan juga dari segi behavior. Boleh ikut ke? Boleh, Prof. Boleh, Yang lain-lain? Boleh. Apa yang saya cerita tadi? What I have shared with you. Apa yang you belajar daripada apa yang saya cerita sikit tadi? Boleh recap? Tidak nanti kering, you tekak saya bercakap. Apa yang you dapat? Apa yang you dapat? Apa point yang you dapat daripada apa yang saya kupas sikit, baru saya kupas tu. Baru sikit tu. Kita ada kurang lebih 1 jam lagi. Banyak lagi saya nak kupas. Tapi sebelum saya kupas lebih ke depan tu, saya tak ada slide. Slide saya dah share semua macam-macam. Kelas saya, you jangan expect kelas saya ni step by step. Nota. Itu sekolah rendah punya cara. Kalau degree, master, proses. Saya ajar you, saya share dengan you, ilmu yang belajar ni selalu saya cakap bukan nak guna di planet yang berasingan tadi tu. Kita nak guna dalam kehidupan harian kita. Lepas ini terus praktis. Jumpa kawan, terus say the positive things. Thank you, please. Tahniah, tahniah. Terkejut. Jumpa kawan, engkau ni tak pernah ucap tahniah, kenapa? Baru masuk kelas Dr. Rashid tadi. Itu maknanya the impact. Kalau duduk dalam keluarga, anak buat sesuatu, walaupun benda yang kita kata sebelum ni kita marah dia, hari ni jangan marah. Tahniah anak mama. Tahniah. Ada satu perkembangan. Itu doa.
itu doa. Saya tahu dalam grup ni ada yang dah family, itu adalah cakap-cakap yang baik-baik, apatah lagi bulan puasa ni. Jangan sekali-kali guna perkataan yang negatif pada anak-anak, adik-beradik kita. Mak ayah kita of course lah. Guna perkataan yang baik-baik supaya otak dia terus berkembang. Sel-sel otak sentiasa berkembang. Say the positive. Tak percaya buat treatment, buat tengok. Test tengok mula daripada hari ni, cuba cakap yang positif-positif, tengok 3 bulan macam mana watak adik kita. Watak anak kita macam mana. Memanglah letih sikit. Nak mendidik ni bukan senang. Nak mendidik, nak jadi manusia yang macam kita dah ni, bukan mudah. Tapi anak-anak yang kecil tu perlu dididik yang sebaik-baiknya supaya dia membentuk satu watak yang berkualiti dalam masyarakat kita. So apa yang dapat? Kelas. Apa yang saya cerita tadi sikit ni? Nota saya tak tahu kat mana. Saya bercakap je. Kalau you boleh ambil, nota saya ambil lah. Hasilkan environment yang positif, Prof. Okey, positif. Dalam pembangunan manusia ada 2 komponen utama. Apa komponen utama saya sebut tadi? Supaya balik nanti boleh tengok terus, boleh buat terus. Okay, good. Syarifah kata 3 perkara penting. Skin, lepas tu yang kedua adaptasi, yang ketiga adalah assimilasi. Ini proses bagaimana saya kata pembentukan diri tadi tu. Pembentukan watak diri tu berlaku macam itu. Dan di awal tadi saya cerita pembangunan manusia ada 2 elemen utama, iaitu pertumbuhan perkembangan. Pertumbuhan fizikal macam you all cerita tadilah, yang boleh diukur secara numbers, kuantitatif. Yang kedua ialah perkembangan yang secara subjektif. Otak ni walaupun boleh diukur, tapi dia memerlukan scientific punya measurement. Kadang-kadang yang ini problem. Mak ayah akan marah ke anak-anak kerana anak belajar slow. Buas saja tak faham tanpa kita memahami perkembangan otak dia. Jangan paksa budak yang dia tak boleh capai apa benda yang nak dapat. Nanti jadi bingung dia. Sebab itu kita kena faham pendekatan kenapa perlu kita memahami pertumbuhan perkembangan ni, kerana implikasi dalam konteks pendekatan pengajaran. Strategi pengajaran yang sesuai. Kita tak boleh masuk kelas saja, dalam kelas kita ada 30 orang, terutamanya sekolah rendah saya cerita ni. Sekolah rendah ni sangat mustahak. Sebab tu cikgu-cikgu yang mengajar, you all ni bakat pendidik mungkin. Apabila ambil program ni nanti mungkin ada rezeki dapat jadi pendidik dan sebagainya, kena ingat tanam. Guru ni kena passion. Guru bukan sekadar bawa balik gaji. Gaji tak pernah terlupa. Kalau kerja kerjaan tu tak pernah miss tarikh dia. Tapi bukan setakat itu. Tugas mendidik ni, mengajar mudah tau tuan-tuan. Saudari, mengajar mudah, mendidik tu yang susah. Mendidik menjadi manusia, mengajar cukup waktu you habis lah. Tapi bagaimana you nak mendidik menjadi seorang manusia yang dalam erti kata manusia yang sebenar. Itu tugas yang berat. Rosak generasi akan datang, jangan salah kepada siapa. Kita sebagai pendidik ada share, ada saham di situ. Sebab itu tugas mendidik ni jangan main-main. Kalau sekadar nak dapat kerja profession baik tak payah. Tapi kalau kita ada passion nak memastikan ilmu yang kita sampaikan itu membentuk satu individu yang lebih baik, insya-Allah. Sebab tu kalau kita tengok pendidik ni, dia tak kaya raya tapi dia tak susah tau. Dia tak jadi jutawan tapi hidup dia bahagia, anak-anak berjaya dan sebagainya. Itu antara benda yang kita kata keikhlasan dalam kita mendidik. Sebab tugas mendidik ni bukan mudah. Dalam kelas kita, kalau dalam kelas saya ni ada 26 orang, latar belakang berbeza. Sebab itu saya suruh belajar tentang memahami dalam psikologi tentang pertumbuhan perkembangan pembangunan manusia. Perbezaan individu. Kalau you tengok dalam nota yang saya share tu, ada 9 nota saya dah share dah. Satu semester dah selesai dah. Satu semester you dah kalau sekadar nak nota, satu semester dah done already. Tapi bukan itu. Yang penting ilmu. Ilmu ni bukan saja daripada nota tau. Daripada apa yang saya kongsi, pada apa yang saya cerita,
daripada apa yang you all bentang, itu adalah ilmu. Dengan ilmu yang ada akan membentuk satu persepsi yang betul, akan membentuk satu tingkah laku yang baik, akan menstabilkan emosi kita. Kita tak akan mudah marah kepada orang kalau kognitif kita stable. Kita tak akan cepat nak marah, nak herdik orang kalaulah yang Allah jadikan otak paling tinggi itu normal. Tapi kalau otak yang tak normal, itu yang rosak kita. Yang rosak. Jadi itu sangat mustahak. Sebab itu dalam kelas kita kalau ada 20, latar belakang berbeza, pertumbuhan dia berbeza. Jangan paksa dia. Contoh, kita nak samakan matematik. Contoh yang mengajar matematik kan. Si Ali ni tak boleh bawa. Kita marah dia. Kita cakap macam-macam. Sedangkan kita belajar psikologi, individu itu berbeza. So apa yang perlu kita lakukan kepada Ali tadi? Berbanding dengan Abu. Abu you ajar sikit saja, dia cepat faham. Kerana apa? Kerana tengok balik apa proses yang dilalui oleh Abu. Family background, you dah cerita tadi faktor-faktor luaran yang mempengaruhi dia. Pemakanan dia. Si Ali tadi ni kenapa jadi macam tu? Tengok balik. Apa perjalanan, itu tugas kita sebagai pendidik. Baru-baru ni saya di Pekan Payet Raja. Bila saya lihat sesuatu itu pada saya ialah pengalaman lah. Pengalaman ni mengajar kita. Mengajar kita menjadi kita insaf, mengingat, merasakan diri kita syukur. Di Pekan Payet Raja tu, saya tengah bawa kereta, saya nampak seorang remaja. Remaja yang duduk di kursi roda, tahu kursi roda? Satu tangan dia ni pegang bakul, satu tangan dia lagi ni tolak kursi roda tadi. Dan dia bergerak ke belakang, bukan bergerak ke depan. Saya depan dia dengan kereta. Jalan raya, dekat jalan, dekat apa nama mahala, kalau you tengok dekat flag, kat kampus bandar dulu tu. Dan dia menolak ke belakang. Celah-celah kereta. Saya follow dia, sampai ke dekat flag tu, saya berhenti, saya pergi. Saya parking kereta, saya pergi tanya dia. Saya tanya, adik daripada mana? Dia bagi tahu dia bukan daripada Johor. So duduk di mana? Dia kata duduk di homestay. Itu jual apa dalam, dia berkursi roda. Saya ingat dalam umur bayar anak saya lah, dalam 18-19 tahun. Dengan fizikal dia saya tengok ada kekurangan lah. Dia bercakap tak sempurna. Berdikari nak mencari rezeki. Tengah panas. Jadi saya tak tahu apa cerita di sebalik itu, tetapi bila saya berbual dengan dia, dia kata itu masa yang dia terpaksa cari duit. Dia cari duit untuk nak tampung diri dia. Kalaulah orang yang macam ini, perjalanan dia, bagaimana you melihat dari segi keyakinan pada diri dia? Bagaimana you melihat dari segi keupayaan dia untuk berdikari? I'm sure mak ayah dia tak bantu dia. Dengan kekurangan handicap yang dia ada, OKU yang Allah bagi kepada dia, dengan berkerusi roda, dengan keterbatasan keupayaan dia, tetapi dia gagahkan diri dia untuk satu tangan bawa bakul nak berniaga, satu tangan lagi menolak kerusi roda dia tu. Ini apa yang menjadikan dia begitu tinggi semangat dia. Ini something yang kita boleh belajar. Belajar. Jadi itulah maksud saya, kadang-kadang kita tak boleh sama student dalam kelas kita. Mak ayah dia kadang-kadang bangun pagi tak tengok, dan malam tidur pun dia tak dapat tengok mak dia. Kerana turun pagi bekerja, balik anak dah tidur. Saya juga melihat menonton satu YouTube, saya lupa nama YouTuber ni. Dia ni adalah dulu ialah pegawai eksekutif Astro, dan dia adalah wartawan yang hebat dalam umur 55 tahun. Semalam pun saya tengok, dia membuat satu dokumentari tentang kehidupan seorang pelacur. Seorang pelacur di lorong Haji Taib. Pelacur dan juga GRO, mak dia. Dan kebetulan wartawan ini duduk bilik sebelah dengan bilik yang mak dia ni sewa. Ada anak lah, maksud ada anak. Mak dia ni GRO. Dan bila GRO, turun pagi sebelum anak dia bangun, tak tahu kerja apa, malam dia balik, of course masa budak tadi tidur. Tetapi sesuatu yang menarik yang dikongsikan, bagaimana anak si GRO tadi ni, ini sekitar tahun awal 90-an dia kata.
bagaimana dalam keadaan ketidakpedulian ibu kepada anak tadi tentang sekolah, tetapi anak tadi awal pagi bangun sebab dia berjiran, duduk bilik kongsi bilik air di luar dengan wartawan tadi. Awal pagi bangun dengan diri dia sendiri pergi ke sekolah. Sesuatu yang sangat luar biasa kepada wartawan tadi, mengambil kira latar belakang ibu dia yang tidak pedulikan dia tentang akademik. Tetapi bangun pagi tanpa disuruh, budak tadi mandi awal-awal pagi dan berjalan kaki untuk pergi ke sekolah di Kuala Lumpur ini. Jadi ini merupakan sesuatu yang kita kata motivasi dalam diri pelajar tadi itu yang berbeza dengan pelajar-pelajar yang lain. So, lagi bayangkan kalau pelajar tadi masuk dalam kelas kita sebagai guru, kita nak expect pelajar tadi sama dengan orang yang mak ayah dia kerja mengikut waktu pejabat, yang apa juga yang dia nak disediakan oleh mak ayah tadi, sudah pasti tak dapat oleh budak tadi. Dan kita nak expect pembelajaran budak tadi sama macam apa yang ada pada anak yang mak ayah dia dalam keadaan yang terjaga tadi. Kalau hari ini kita tengok dalam sudut tugasan-tugasan kerja rumah yang diberi, ini berlaku. Kadang-kadang tanpa melihat latar belakang, tanpa memahami keadaan pelajar tak buat, tak ada buku, kita ambil punishment. Kita terus buat punishment. Bukannya kita tengok, tanya apa. Sebab itu peranan sebagai pendidik selain daripada mengajar ialah sebagai motivator, sebagai kaunselor. Kita kaunselor ni, kita bukan cepat nak hukum tau. Kaunselor ni kaedah dia ialah memahami dahulu. Sebab manusia dia mesti ada reason kenapa dia buat. Itu fitrah manusia. Nak memahami kenapa dia buat itu yang satu perkara yang amat sukar. Tetapi apabila kita memahami kenapa dia bertindak begitu, maka kita dapat mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk individu. Tetapi tanpa kita mengetahui apa punca dia, kita memberi treatment yang kita rasa sesuai, maka belum pasti treatment tadi sesuai untuk budak tadi dan budak tadi tak berubah. Balik kepada cerita anak JRO tadi itu. Akhirnya budak itu berjaya masuk ke universiti, keluar daripada situasi yang dilalui oleh mak ayah dia. Dan ini yang saya kata, apa mesej yang saya bawa dalam cerita saya ni ialah perbezaan individu. Yang saya bawa ini, kita kena memahami the reality, the facts that the individual actually different. Manusia itu berbeza. Berbeza. Dan kefahaman kepada perbezaan individu ini sangat signifikan dalam kita nak merangka strategi pengajaran dalam kelas. Dalam kelas. Itu maksud saya. Dan kita tak boleh train one sama saja. Tak boleh. One size does not fit for all. Itu maksudnya. Satu size tak boleh kita kata. Itu yang kita kata sukannya menjadi seorang pendidik. Macam saya bercerita hari ni lah. Dalam saya bercerita ini, pemahaman, penerimaan pelajar-pelajar yang ada depan saya ini berbeza-beza. Keupayaan you melihat apa yang saya cakap, mendengar apa yang saya cakap, melebihi daripada apa yang saya tuturkan ini bergantung kepada latar belakang. Bergantung kepada perjalanan yang telah you lalui, keupayaan pemikiran dan sebagainya. Saya tak boleh assume semua akan dapat benda yang sama walaupun saya bagi benda yang sama. That's the reality. But I try my best to make sure the minimum you all akan dapat. You all akan dapat. Itu yang saya nak tekankan dari sudut pertumbuhan dan juga perkembangan. Dan of course ada 3 perkara yang saya sebut tadi. Kerana apa? Kerana apa benda ni mustahak? Yang kita perlu faham tentang pandangan berkaitan dengan human development. Saya mengupas tentang human development. Tentang human development ini kerana dia adalah berkait. Kalau kita tengok terminologi, term development ini refers to how people grow, adapt and change over the time. Maksudnya pembangunan itu adalah merujuk kepada bagaimana seseorang manusia itu berkembang, menyesuaikan diri, mengubah diri kita sepanjang perjalanan hidup. Itu adalah pembangunan. Itulah maknanya pembangunan. Dan dalam konteks kehidupan kita, dalam Islam khususnya, Islam dah jelas memberitahu bahawa
hari ini sepatutnya lebih baik daripada semalam. Dan esok lebih baik daripada hari ini. Apa mesej daripada statement itu? Apa mesej? Setiap daripada kita perlu muhasabah. Setiap daripada kita perlu buat self-assessment. Kita kena membuat penilaian kendiri pada diri kita. Setiap hari yang kita lalui, semalam adalah sejarah. Kita tak boleh datang balik dah. Kalau pukul 10 suku semalam tak sama kualiti 10 suku hari ni, dah jadi sejarah. Hari ni adalah realiti yang you hadapi. Masa yang you masih ada. Pukul 9 tadi pun dah gone. Tapi saudara-saudari masih ada 10.30 yang merupakan realiti yang you hadapi hari ini. Dan esok adalah apa yang you harapkan, impian you. Itu realiti yang perlu kita lalui. Esok you tak boleh pasti lagi. Boleh merancang, boleh fikir apa nak buat, tapi belum pasti milik kita. Yang pasti sekarang adalah milik saudara-saudari. Sekarang ni saudara-saudari adalah pelajar, master. Utilize lah masa master ni untuk nak bangunkan diri. Degree tuan-tuan, saudara-saudari dah habis dah jadi sejarah. Dah jadi sejarah. Jadi sebab itu mesej saya ialah pertumbuhan, perkembangan, pembangunan itu adalah berlaku peningkatan. Saya bagi tahu pertumbuhan, perkembangan, pembangunan manusia perlu ada peningkatan. Orang meningkat dari segi usia, betul. Dia tak boleh halang. Setiap tahun, detik berlalu, usia akan meningkat. Tetapi kematangan manusia belum pasti selari dengan peningkatan usia. Itu perlu kita faham. Sebab itu, Islam kata hari ni mesti lebih baik daripada semalam. Esok lebih baik daripada hari ni. So, ini muhasabah. Kita kena nak tidur nanti, kena buat check. Sama juga dalam kalangan pelajar-pelajar saya ni. Sebelum saudari masuk kelas saya, ini yang you faham. Tetapi apabila masuk kelas saya kurang lebih 2 jam suku ini, berlaku pembangunan diri. Pembangunan diri dengan ilmu yang dah ada. Itu permulaan. Peningkatan. Bila saya sebut pembangunan, ianya adalah satu people grow, adaptasi dan juga change. Change adalah berubah. Tak ada makna kita belajar tanpa perubahan dalam diri kita. Ia akan jadi sia-sia saja. So belajar ilmu yang kita dapat, kita proses di minda kita, kognitif kita, kita akan melihat rasional sesuatu perkara dan akhirnya terjemah dalam bentuk tindakan kita berubah, peningkatan. Itu penting. Ini antara perkara yang dalam konsep pembangunan. Saya bukan berceramah benda di luar daripada topik, jangan salah faham. Tajuk kita ialah pembangunan. Pembangunan. Sebab tu ini konsep yang you kena faham. Jangan nanti nak tunggu ilmu ni nanti kalau aku dapat posting mengajar aku guna. No. Ilmu ni guna dalam diri kita. First. If you like to change yourself first. You tak boleh change orang lain because that one beyond you punya control. Apa yang you boleh control ialah ubah diri dulu. Dengan ilmu yang ada sikit, ubah. Terjemah dalam bentuk. Saya cerita sebelum ni. Pendidikan seharusnya ke arah pendidikan membentuk karakter. Macam Jepun lah. Lepas tu pergi negara Jepun seronok. Kita tak nak balik. Kita. Dan bilik air pun bertukar. Kita ingat bilik tidur. Rupanya bilik air. Sebab apa? Sebab bilik air dia macam bilik tidur. Kemas. Wangi. Bersih. Ya kerana apa? Kerana proses pendidikan. Dia tidak ada apa yang boleh kemajuan ni selain daripada pendidikan tau. Kalau tak ada pendidikan, jadi negara maju pun hancur lebur negara nanti. Sebab itu ilmu pendidikan sangat besar. Nak jadi ahli politik mesti orang yang ada pendidikan. Nak jadi itu mesti ada pendidik. Nak jadi bawa mandu teksi pun ada pendidikan. Kalau ada pendidikan, negara akan jadi maju jaya. Dengan syarat sistem pendidikan kita memang betul lah. Mampu membentuk satu konsep yang betul, terjemah dalam tindakan yang baik dan juga dia akan menstabilkan emosi seseorang individu. Amanlah dunia ni. Tak ada apalah. Memanglah akan ada juga perkara-perkara tu tetapi tidaklah sampai membawa kepada kemusnahan. Sebab ilmu itu memandu kita tau.
Sebab tu penting sangat dalam dasar pembangunan pendidikan negara kita, pendemokrasian pendidikan sangat mustahak. Apa maksud pendemokrasian pendidikan? Maksudnya ialah setiap orang dia boleh akses kepada peluang belajar. Kalau kita tengok dasar pendidikan ke arah 20-30, 20-30 ni penting. 20-30 kemakmuran. Kalau kita tengok dasar kemakmuran negara menjadi sebuah negara maju dan dasar kemakmuran negara DKM sangat menekankan soal kemakmuran lah. Dan kalau kita tengok SDG, SDG Sustainable Development Goal, kelestarian, pembangunan dunia, meletakkan kalau tak silap saya 17 SDG kalau tak silap lah, juga ke arah itu. Ada soalan setakat ni? Yang saya cakap seorang je. Ada ke tak ada ni? Depan kamera you tak buka tak apalah. Ada ke tak ada? Nazira boleh dengar tak? Nazira okey tak? Okey doktor. Baguslah tu, suara pun bersemangat dengar. Salahuddin? Okey, Prof. Good. Wahida? Boleh Prof. Okey. Siti? Siti okey Siti? Hafizah okey. Okey. Oh Siti ramai, sorry. Sebab tu tak tahu siapa nak jawab Okey, Siti Saifarah okey. Siti Balkis? Okey, okey. Okey, bagus. Boleh ikut tak? Boleh. Boleh. Boleh, Prof. Boleh. Boleh Prof. Okey, good. Ngantuk tak? Kalau Tak. mengantuk kita lanjut kejap tak? Okey, bagus. Tak. Itulah, macam saya katalah. Kan, yang mendengar mengantuk biasa. Tapi kalau yang bercakap mengantuk luar biasa. Yang mendengar tu biasalah, kalau dia mengantuk tak ada masalah. Tapi jangan berlaku yang bercakap tertidur. Itu jangan berlaku. Kan? Baik, saya sambung lagi. Dengan development. Ini nota saya, ambilkan nota tu Kemudian kalau kita tengok apa yang kita cover dalam pembangunan development. So yang pertama ialah physical development. Ada beberapa aspek sebenarnya kita dah sentuh tadi ni, tetapi saya repeat dalam bentuk yang lebih ilmiah. And there are a few elements of development. The first actually is the physical development. Physical development ialah yang kita nampak dari sudut pembesaran yang saya cakap tadi tu. Berat badan, tinggi rendah, bagi ukur, itu ialah physical development. Kemudian the second actually is cognitive development, which is very important. Cognitive development. Physical, cognitive. Cognitive ni apa? Kelas? Apa cognitive? Akal. Pemikiran. Pemikiran. Kan? Ilmu lah, betul tak? Ilmu Idea. kan? Idea. Berkaitan dengan knowledge lah, betul tak? Sebab tu kalau kita tengok pembelajaran hasil. Itu domain hasil pembelajaran, sebut pada saya, pertama apa? There are three main learning domain. Kognitif, afektif, psikomotor. Good. Cognitive, psikomotor, and Psikomotor. affective, right? Good. So kognitif itulah dari segi kognitifnya ialah macam saya kata tadi lah. Fizikal punya, mental punya kembangan. Bagaimana dia, good. Okay, good. And then, selain daripada kognitif, yang ketiga ialah personality development. Apa you all faham tentang personality development? Is it important, personality development? Class. What is the personality development? Kelas, apa itu personality development? Menggambarkan personality seseorang. Okey, apa lagi? Personality development. Otak. Kepribadian. Peribadi, watak, Kita laku. Attitude. attitude. Lagi?
Apa personality? Personality merujuk kepada apa? Kemahiran. Kemahiran. Apa lagi? When people talk about the personality, what are the attribute of the personality? Pewatakan. Pewatakan lebih kepada karakter, keseluruhan. Pewatakan tu lebih kepada keseluruhan. Gaya. Personality dia ni personality apa contohnya? Menarik kan? Kebersihan. Utamakan kebersihan. Kekemasan. That's a personality. Kan? Sikap. Dia nak gaya. Personality lah tu. Yang menjaga kebersihan. Tengok kuku dia bersih je. Rambut dia kemar. Tak pernah berselera. Personality development. Kan? Gaya pemakaian dia. Dah mula. Pandai memilih warna itu, warna ini. Kalau kita tengok, umur 2 tahun dia ikut je apa yang you beli. Cuba you bagi yang umur 12 tahun, dia ikut lagi tak? Baju raya contohnya you beli, dia dah komplain dah. Kan? Dia dah komplain kerana apa? Kerana dia dah mula ada personality development. Apa ni beli baju yang style lama lah untuk orang tua warna macam ni. Kenapa dia cakap macam tu? Masa dia umur 3 tahun dia cakap macam tu tak? Tak tahulah, takut ada anak-anak kita yang cepat sangat dia personality development. Umur 2 tahun pun dia tak pandai memilih dah warna. Tak tahu. Kan? So itu personality development. So I would like to bring this issue. How the personality development, more or affected by the social media punya. Nowadays, social media become kita kata part of the life, a new generation, digital generation. They cannot live without, they cannot go without the digital, without the internet, for example. So how the media social, influence or affected the personality development among our kids nowadays? Boleh kita bincang sikit? Bawah kita sebut physical, quality dan personality. So now I highlighted the personality development in relation with the social media trend ataupun perkembangan. Boleh kita debate sikit yang tu. Macam mana you nak bincang yang tu? Kelas master kelas kan? Master macam tu lah. Dia mampu mengupas itu, mengupas ini. Right. Kelas, macam mana? Normally I will stop my lecture 15 before the actual time lah. And because you boleh buat housekeeping dan sebagainya. So now we still have more or less 5, 10, 15, 20 minutes more or less we still have. Back to the issue that was highlighted just now. Hanani, you have any idea? You have anything you would like to share with us regarding the issue that I highlighted just now? Sorry lah, I call ni bukan apa Janganlah rasa stress pula. Bila saya call tu, panggil tu, sekadar nak tengok, kadang-kadang nak dengar suara, itu je. Prof, boleh tak? Saya tak berapa clear dia punya tu. Okay. Alright, boleh, tak apa ni. So apa yang I mention tadi, now we are talking about the development. So the first actually is physical development. The second actually is a mental development, cognitive development. The third one actually is a personality development. So personality ni watak, kata gaya dan sebagainya. So I raise the issue, the personality development among the digital native, orang yang budak-budak sekarang, because they are very close with the media sosial. So bagaimana media sosial tadi mempengaruhi personality development generasi yang ada sekarang. Apa yang you nak kupas tentang? Kita tengok hari ni kan macam-macam. Suka sangat duk viral ini. So what type of personality development yang berlaku sebenarnya? Pesan daripada the pro and the con lah. Jangan tengok negatif saja. Ada benda yang baik. Daripada social media yang ada, bagaimana personality development from the positive perspective, bagaimana personality development from the negative perspective. Nani dapat tak? Dapat.
So apa pandangan Nana ni? Tak ada salah, tak ada betul Nani, tak ada masalah. Bagi je pandangan. Berdasarkan pandangan saya lah, kalau boleh dengar jelas tak? Boleh Nani. Clear. Media sosial ni dia ada positif dan negatif dia. Apa yang saya nampak, kalau saya tak sure dia negatif ke positif, tapi kalau untuk remaja zaman sekarang, dia punya pemikiran lebih matang daripada umur dia. Okay. So that one the impact or the effect from the cognitive. So now other than cognitive, the personality. What about the personality? Dia jadi orang individu yang macam mana? Because the personality ialah pakaian kita lah kan. Watak kita, diri kita, sikap kita. So in term of the personality development, saya kata personality development adalah perkembangan diri lah. So dari segi personality orang sekarang ni macam mana? Ya? Dengan adanya perkembangan media sosial ni, apa jadi personality kita sekarang? Kalangan budak-budak sekarang jadi macam mana? Anyone would like to share? Would like to say something? Doktor, okay. Ya, Azra. Bagi saya, dia budak-budak zaman sekarang ni, dia bila dia bergantung kepada apa yang dia tengok dekat media sosial. Kalau contoh, bagi dia pun yang suka, budak-budak yang suka tengok fashion, dia akan pengaruh kepada gaya, dan dia pun rasa macam nak bergaya, nak pakai baju ikut fashion sekarang. Okey, kalau ikut yang ke arah keagamaan, dia pun macam akan ada timbul rasa insaf kat diri. Dia ikut apa yang budak-budak tu tengok. Kalau contoh macam dia suka tengok yang macam viral, buat benda macam prank apa semua tu, dia akan personality dia akan cuba untuk nak prank budak tu, nak prank kawan-kawan, macam tu pendapat saya lah. Macam mana kita boleh ambil the positive thing from the media social development ni in terms of the personality dalam kalangan anak-anak kita ni, adik-adik kita. Macam mana kita nak buat? Macam mana kita perlu bimbing supaya dia akan menyumbang kepada the positive element of personality development? Bagaimana agaknya? Saya rasa kita kena pantau media sosial yang dia tengok tu, dari segi apa yang dia tengok tu lah, macam ke arah mana, ke arah kebaikan ataupun yang tak bermanfaat. Jauh mana you rasa parent pantau Jauh mana agaknya? Tak adalah jawapan yang solid, tetapi pandangan you all lah. Sejauh mana dia parent concern about the pemantauan, monitoring ni? Kalau pendapat saya lah Prof kan, as parents lah kan, kalau saya, anak-anak saya lah pun dah membesar kan, saya tengok cara dia orang mengikuti internet ni dekat YouTube ke TikTok ke, memang satu hari tu kalau dia tengok sesuatu, contoh yang sekarang ni yang tengah famous yang Jamal apa, yang ada kampung di hujung benda tak teratak katak lah apa, satu hari dia akan menyanyi lagu yang sama. Okey, kita tanya sebenarnya motif lagu tu, tapi dia cakap lagu tu untuk prank je, untuk seronok-seronok. Jadi kita tanya apa sebenarnya pendapat dia daripada yang dia dapat daripada yang orang hantar TikTok tu kan, joget sana joget sini. Ada TikTok yang ada kebaikan, contohnya ceramah, dia cerita pasal-pasal dajjal lah apalah. Ada TikTok yang ke arah menjerumus kepada buruk-buruk kan, ada yang joget sana joget sini. Sebab saya tengok anak saya kadang-kadang Blackpink apa semua tu diorang main nyanyi apa semua kan. Tapi kalau kita tanya dia, boleh ke dia show off dekat luar benda-benda macam tu kan? Dia boleh tak ikut benda-benda tu macam menjadi satu keseronokan sekarang ataupun dibawa ke masa hadapan dia. Dia cakap benda tu sekarang je, nanti dah tutup handphone dah tak ada dah, dia cakap macam tu kan. Jadi bagi saya internet ni kadang-kadang ada yang melalaikan dan ada juga kebaikan dia. Bila ada setengah anak saya yang darjah 1 tu pun dia dah tengok ceramah kat TikTok. Lepas tu dia cerita balik kat kita, mama ni kenapa kan. Dia tanya balik kita kan, betul ke salah ke.
Jadi benda tu pun dalam konteks pembelajaran pun bagus juga. Tapi kita ceritalah kat dia, sebagai kita ibu bapa ni kita bagi bimbingan. Kita cerita apa yang baik, apa yang tak baik, yang mana boleh pakai, yang mana tak boleh pakai, kita guide dia. Lebih pada tu kita cakap kat dia, terpulang pada dia nak terima atau tak. Tapi kalau untuk kebaikan boleh, tapi kalau rasa benda tu tak elok, stop. Saya selalu ajar macam tu lah as parent lah. Sebab nak guide lebih-lebih pun kadang-kadang kita tak perasan kan. Cuma saya buat parent link lah. Cukup waktu tidur saya tutup. Tu je Prof. Baik. Jadi memang itu antara perkara yang patut kita buat. Saya pun ada anak-anak yang di sekolah rendah, yang bongsu anak saya tu darjah 6 yang atas dia tu tingkatan 2. Saya tu perasan tengok bila dia main game ni sangat banyak membentuk personality. So you have to watch out dari segi tu. Pertamanya dia main, ada satu game PUBG tu. Itu satu benda yang saya perasan, cakap dia dah mula kasar, dia bukan kata apa, dia dengan dia tu, dia dah react. Ini maksud saya dia mempengaruhi personality dia tu. So we have to be careful yang tu, dan kita kena didik lah. Sekarang ni we cannot stop them from play the game, we cannot stop them with the media sosial because that's their era tu, that's their masa. So what we need to do actually to educate them, the do and the don'ts, that's the parent role or the family role lah. So we try to educate them, why we should do this. Okay, you learn something from tu, you tengok, tak apa. Tapi kalau you nak ni, okay, kalau kita Islam, we have our value. So we have to balance up between the religious punya ajaran dan juga apa yang berlaku dalam perjalanan dia lah. Yes. Saya tengok banyak kes yang game ni. Sehingga dia macam-macam berlaku. Kita tengok sikit sebanyak barangkali ada kesan dia. Sebab tu kita kena kontrol. Dari segi tak rasional kadang-kadang. Dari satu sudut tu, the positive part actually dia nak menang. Eager to be a winner tu bagus. Because dia all the time dia nak menang. Tetapi masalah dia tak boleh terima bila dia kalah. Ini yang kes yang banyak di luar sana, yang kes tak boleh tahan, dia bunuh diri dan sebagainya. Bukan kes berkaitan game lah, tetapi maknanya dia tak boleh nak rasional dalam diri dia. Dia terlampau nak menang, dan apabila dia kalah, dia akan frust sangat-sangat, dan dia mulalah. Dan saya perasan kadang-kadang antara dia menggunakan bahasa-bahasa, I'm not sure sama ada that's the language of that particular game, tapi it's not nice to hear lah. Saya tak ada. Kadang-kadang immediate saya akan tegur dia. Anak saya, saya akan tegur immediate. Saya marah. Kadang-kadang dulu pernah satu ketika, because saya tak boleh nak kongsi tentang orang lain. Apa yang saya boleh kongsi the real experience adalah from my experience lah. Saya dengan anak-anak ni, saya tak reti nak kasar. Itu my style. Saya tak reti nak marah sebab saya percaya kepada konsep bukan dia takut tau. Dia respect. They respect. So we have to make sure they really understand why kita buat sesuatu tadi itu, dan dia ada satu konsep yang dia respect kepada parent instead of dia rasa takut. Because kalau dia just rasa takut, it's not sustain. That's my inilah, kepercayaan saya, dia tak sustain. Masa kita ada dia tak buat, tetapi bila dia dipengaruhi oleh kawan dia, because the concept is not strong, the foundation is not strong. So it's very easy, very fragile. So that's why what I try to do, ialah dari segi membina kefahaman dia, membina dari segi why. Dan pengalaman saya, because saya ada anak yang sulung yang dah tahun akhir di UTHM juga. Alhamdulillah, walaupun lelaki, saya nampaklah setakat ini, saya doakan supaya kekal lah. Dari segi dia tahu, dari segi dia berkawan pun dia tahu pilih kawan, dan pendekatan kita dengan pelajar, anak-anak kita apabila dia dah besar jadi kawan, minum, mengetih dengan dia, dia nak pergi beli pakaian pun dia ajak macam kawan, pergi ajak kita, Pak ni baju ni okey tak, dan apabila saya nak beli kasut contohnya, saya ajak dia, family lah, tetapi dia dah jadi rakan karib kita, dia dah jadi rakan dengan kita. Dan apabila rakan tu ke mana-mana, orang boleh nampak saya dengan anak saya cerita saya lah kan, yang sulung tu orang kata close lah, rapat sebagai bukan sekadar ayah dengan anak, tapi juga macam rakan.
bersembang tentang macam-macam ya. Jadi kawan, kalau kawan ni kita bersembang macam-macam. Dan kalau dia ada makwa pun saya bersembang dengan dia ya. Cerita dia, pengalaman apa-apa dulu tak boleh begini. Contohlah. Jadi saya nampak dia lebih dekat dan lebih mudah untuk dia terima. Jadi itu antara benda yang kita kata approach hari ni. Other than kita bersikap terlampau agak kasar dan kita nak suruh anak takut. Sebab takut ni pada saya depan kita okey. Ya, dekat Paik Gaji okey. Bila dia pergi tak jauh, pergi Melaka, belajar Melaka, dah mula dia cari macam-macam. Because kebebasan pada dia, erti kebebasan ialah di situ permulaan. Tetapi kita konsep kebebasan kita bagi within the scope lah. Kita bagi dia. Tetapi kalau tak ni kita rationalkan. Kenapa begitu-begitu. Itu pendekatan kita. Tapi kita pastikan, sebab saya kata tadi development. I'm still talking about the development. And the environment is very crucial. That's why I bring one of the important situation issue, which is the gadget, the technology nowadays, macam mana they affect in terms of the personality development and the pro and the con. Of course, kalau tak kena gaya, dia akan jadi budak yang terlampau, kita kata selfish. Dia akan bentuk karakter personality yang tak peduli orang. Dunia dia ialah dunia tentang dia dengan komputer. Pergaulan sosial. Kita akan ada satu lagi komponen. So, each component development tadi ni, you go back and you have to read that one. The fourth one actually is a social development, socio-economy development. Socio-emotional development. Socio-emotional development. So what are the socio-emotional development? So that one you go and read. And how the technology nowadays affected the socio-emotional of the generation nowadays. Yeah? Language development, kita ada language development. So that's the second thing yang you kena tengok. Seterusnya ialah, like it or not, you need to understand, go back and read detail in terms of theories of human development. Theory of human development. So go back and read what are the theories of human development. Mungkin ada dalam test you, dalam final you, benda-benda macam ni lah. Antara the most popular theory in the human development, James Piaget theory. So what is the James Piaget theory? Go back and read what the theory said. Go back and read apa fasa-fasa dalam Piaget theory. Go and read. Nanti akan ada lah. Tetapi balik baca yang itu. Kemudian kita ada selain daripada James Piaget, you ada live by God's sky. By God's sky. Saya dah masuk dalam grup tu, you boleh tengok. Teori lebih kepada cognitive development theory. Dia lebih kepada cognitive development theory. Kita ada Erik Erikson theory of personnel. Personal and personality. Erik Erikson ni lebih kepada personality. And social development. Social development very, very important. If you're attending an interview session, the interview between human and human. It's not the interview between computer and human. So bear in your mind, remember your youngest brothers. So during the interview, the interviewer actually human. The social interaction is very important. When we talk about social, of course, it related with the communication. What about the communication? The persuasive ability, skill, convincing ability, telling ability, that's a social development. And the last one, Colbert theory. Go and check. What is the Colbert theory? Actually, it's a theory of moral development. Moral development. So that's basically apa yang saya nak share. And the detail you need to go back and read apa yang saya cakap tadi. Banyak lagi ilmu ada kat situ. Dan nota saya ada sedikit bagi pada you. Dan kalau you tengok
Hijack contohnya, apa criticism, apa komen tentang teori-teori itu. Bila you balik baca, pertama sekali you kena tahu siapa pelopor teori tadi. Teori tadi fokus on what? Apa fokusnya? Apa yang dikata dalam teori? Teori ni ialah secara umum tau. Apa makna teori tu you kena faham. Teori ni ialah berdasarkan teori begini. Tetapi realiti, adakah realiti berlaku berdasarkan teori atau dia beyond daripada teori ataupun dia tak ikut teori? Ya, itu maksudnya teori ni terhasil setelah dia melakukan pelbagai kajian yang berulang, akhirnya membentuk satu konsep dan konsep itu menjadi teori. Maksudnya teori, kalau kita kata Maslow, perkara yang pertama untuk motivasi orang ni ialah untuk makan minum dahulu. Kalau makan minum tu tak selesai, dia tak akan pergi untuk nak berpersatuan, nak beli kereta, tak ada. Sebab ya, keperluan asas dia masih belum dia dapat selesaikan. So, keperluan asas tu sangat besar. Itu maksud teori. Teori ni adalah menjadi asas untuk kita membuat kajian dan sebagainya, melihat realiti. Sebab teori ini adalah berdasarkan pengalaman-pengalaman, kajian-kajian yang sudah akhirnya dikeluarkan variable-variable yang berkaitan dengan any question before we end the session? Ni apa-apa, kelas? Tak ada, Prof. Faham? Boleh faham? Boleh, Prof. Okay, saya sebut Boleh, terus Prof. sekali. Alright, saya sebut Hidayah ada, Hanani ada. Ada. Okay, Mas Turina, Ya, Prof. Hairi, Ada, Prof. Sharifah, Ada, Prof. okay, you all semua berada di tempat masing-masing kan? Bukan asrama kan? You tak duduk asrama kan? Di rumah masing-masing ke? Prof. Kat rumah. Ya, kat rumah. Prof. Okay. Alright, so Azim, Ada, Prof. okay, Azim, Nurul, Ada, Prof. bagus, Farah, Ada, Prof. bagus, Muhammad Adham Ada, Prof. Ni Muhammad Aizan ke? Aizat, Prof. Muhammad Aizat, okay, Aizat. Ada. Okay. Kemudian Nur Hafizah. Ada. Okay. Siti Saifarah. Ada, Prof. Okay. Wahidah ada kan? Wahidah? Ada, Prof. Ya. Nazira. Saya, Prof. Okay. Hakim. Ada, Prof. Okay. Salahuddin. Ada, Prof. Sofiatul. Saya, Prof. Okay. Siti Balkis. Ada, Prof. Ada. Alright. Norazra. Ada, Prof. Okay. Muhammad Khairi ada. Nur Izzah. Saya, Prof. Okay. Yang saya tak sebut lah siapa Boleh beritahu tak? Saya, Prof. Vida. Okay. Vida lagi. Ada lagi tak? Sorry Vida, saya tak nampak nama sini. Okay. Ada lagi tak? Salahuddin. Saya, Prof. Salahuddin. Okay. Siapa Dah, tadi? dah. Siapa tadi? Saya, Prof dah sebut tadi nama saya. Sebut kan? Dah. Okay, tak apa. So, before we end the session, you ada tugasan yang kena buat tu. Faham betul-betul tugasan tu. Detail dalam tugasan tu dah ada Dan deadline pun nanti saya akan bagi dalam group bila deadline. Kita ada deadline lah. Tetapi jangan tunggu Don't wait until the end of the semester. Terus buat. That's why kalau you tengok, kelas saya biasanya kalau pukul 8, saya bagi you more or less 15 minutes awal. So, ataupun 20 minutes lah untuk you boleh discuss tentang assignment dan sebagainya kan. Sebab tengok betul-betul assignment tu agak-agak detail tu. Kena faham betul-betul baru you boleh buat.
Alright, class. Prof dah masuk dalam water Hmm? Dah masuk dalam water? Belum. Oh belum. Yang dalam group. Oh yang hari tu? Ya. Okay. Baca tengok. Baca satu-satu. Ada 3 tugasan. Tak silap. Jangan tunggu ya. Dah boleh buat dah tu. Okey, seorang saya nak bagi refleksi. What you have learned. Apa fikir, apa perasaan you. Apa yang you rasa seronok ke apa ke seorang je. Untuk kelas saya pada pagi ni. Siapa? Volunteer seorang? Syarifah lah. Bagi. Yang you rasa kelas pagi ni. Okay, daripada saya, perspektif saya, apa yang saya dapat pagi ni, saya dapat, bagi saya banyak perkara yang saya dapat sebab yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan tadi memang daripada bila masuk kelas ni baru saya nampak macam lebih jelas lah. Sebelum ni apa sebelum ni cara kita dan apa selepas yang perlu kita ambil untuk ni, sebab dia ada banyak-banyak yang mempengaruhi daripada pelbagai jenis aspek dan pelbagai dan yang macam Prof kata tu, proses pembentukan watak tu sendiri pun ada 3 perkara yang penting tu, and then dia punya proses sekitaran pertumbuhan dan perkembangan. Lepas tu saya pun juga dapat dari sini macam berkaitan dengan teori-teori yang kumpulan tadi present tentang teori-teori yang boleh di-apply dalam pertumbuhan dan perkembangan tu sendiri. And then juga macam yang Prof kata tu, personality seseorang tu yang affected. Apabila macam ni yang affected, dan apa kita punya consequence, apa kita punya cara pula untuk atasi, cara untuk kita mendidik individu-individu tersebut. Jadi bagi saya sangat best lah sebab ada pelbagai input yang saya dapat pagi ni. Dia seronok. Ya. Baik. Terima kasih. Okay. Baik, so saya ingat itu saja untuk sesi kita pagi ni. InsyaAllah kita akan ya, Harry, ya, silakan. Daripada saya tak ada Prof, nak ingatkan untuk isi kehadiran. Nanti saya nak submit nama pada Prof. Okay. Right. So kalau tak ada apa-apa, itu saja. Thank you. InsyaAllah kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Thank you, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Prof. Terima kasih, Prof.